Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa innal asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah atau kama qala. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pada hadis seterusnya. Masih lagi dalam bab wahyu dah. Kita sambung pada hadis yang ke-6. An Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli laylah min Ramadan wa yudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijwadu bil khair min rihil mursalah. Daripada Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi, adalah Rasulullah SAW, ajwadan nas, orang yang sangat dermawan, murah hati. Ajwad ajwad tu isim tafdhil, maksudnya sangat murah hati. Maknanya di antara manusia, Nabi SAW orang yang cukup dermawan. Bukan saja dari segi orang kata derma, bahkan daripada semua sudut, daripada semua sudut. Sama ada daripada sudut orang kata beri salam, senyuman dan sebagainya. Nabi SAW mendahului antara manusia yang lain, ini di kalangan sahabat dan seterusnya. Itu yang kata ajwadan nas. Wa kana ajwadu, dan adalah Nabi SAW lebih murah hati lagi, ma yakunu fi Ramadan, yakni ketika mana di dalam bulan Ramadan. Bulan puasa tu, bulan Ramadan ni Nabi lagi murah hati. Iaitu hina yalqahu Jibril, yakni ketika mana Nabi SAW bertemu dengan Jibril alaihi salam. Sebab tu dalam bulan Ramadan lah orang kata Nabi SAW hari-hari bertemu dengan Jibril. Jibril ajar Nabi mengaji. Sebab tu kata ulama, turunnya Quran dalam bulan Ramadan. Sebab tu dalam bulan Ramadan Jibril ajar Nabi. Bukan kata pada ketika wahyu saja turun, bahkan setiap tahun. Setiap tahun Jibril mari baca dengan Nabi. Wa kana yalqahu fi kulli lailah, dan adalah Jibril tadi ini bertemu dengan Nabi pada tiap-tiap malam. Pada bulan Ramadan tu tiap-tiap malam. Min Ramadan, daripada bulan Ramadan.
fayudarisul Quran, maka dia mengajar Nabi Quran. Yang kita duk tadarus tu lah, mengajar Nabi Quran. Tu yang kata Quran ni nampak je kecil macam tu, baca nampak je macam tu, tapi dia punya hikmah dia cukup besar. Sebab tu kata ulama, antara hikmah orang yang baca Quran ni, di antaranya dia boleh menambahkan kekayaan yang ada dalam hati. Apa dia kekayaan yang ada dalam hati? Ketenangan dan sebagainya. Itu rahsia, kerana ia merupakan mukjizatul kubra, mukjizat yang besar. Quran dia bukan macam novel, dia bukan macam cerita-cerita dah, dia lain. Walaupun kita baca macam tu, lagu pun macam tu, tapi dia ada rahsia dia. Sebab tu kena rajin baca Quran. Baik. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bi khair. Maka Rasulullah SAW, orang kata, lebih dermawan ataupun lebih murah hati bi khair min rihil mursalah, lebih daripada angin yang mursalah. Angin mursalah ni dia panggil angin yang tiup sepoi, dia panggil. Kalau orang panggil angin lembut tu lah, dia panggil sepoi bahasa, dia panggil rih mursalah. Maksud nak bagi orang kata perumpamaan. Dia kata ulama itu sebagai perumpamaan, nak kata dermawannya sungguh. Angin tu lembut dah angin tu, tapi Nabi ni lebih lembut lagi, tak tahulah macam mana. Itu dah. Itu nak cerita dia. Habis itu, kemudian kita baca hadis seterusnya. Hadis ni panjang sikit. Hadis ni panjang. Rasa malam ni hadis ni dia. Saya baca hadis ni, baca Fathul Bari sampai nak jam kepala otak. Fathul Bari punya lengkuk-lengkuk ayat lah. Tengoklah, ingat-ingat kita cerita. Sebab tu kalam-kalam ungkapan dalam Fathul Bari tu, tuan-tuan balik rujuk tengok ada. Banyak. Tak ingat. Sebab Fathul Bari kurung ke berapa Ibn Hajar. Dia bukan masa-masa yang terkini, bukan muasarah yang terkini. Kurung yang ke-9. Macam dia punya bahasa pun boleh tahan. Sebab tu kadang-kadang Fathul Bari ni, kitab Fathul Bari tu, kalau orang yang kurang mahir bahasa sikit ni, jangan berang baca pada otak. Jangan berang, istilah dia banyak. Istilah dia banyak. Baik. Hadis seterusnya, anna Abdullah ibn Abbas. Dalam kitab Arab ditulis anhu, maksudnya nak cerita daripada Ibn Abbas juga. Akhbarahu anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu, bahawasanya Abdullah ibn Abbas, Ibn Abbas itulah Abdullah bin Abbas nama dia. Tadi tu an Ibn Abbas. Dia ringkasan Ibn Abbas. Ini Abdullah ibn Abbas, Ibn Abbas juga lah. Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas. Akhbarahu, menceritakan Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas itulah dia cerita. Anna Abu Sufyan, bahawasanya Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu, menceritakan juga. Maksudnya Ibn Abbas dia ambil cerita daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa dia? Sepupu Nabi. Baik, apa Abu Sufyan cerita? Dia kata anna Hirakla arsala ilaihi fi rakbin, bahawasanya Hirakla ni dia panggil apa, Raja Rom dia panggil. Kalau gelaran dia dipanggil Raja Kaisar. Raja Kaisar dia panggil kerajaan Rom tu. Kisra Parsi,
Rom dan Parsi dua kerajaan yang besar pada waktu itu. Ya. Kerajaan Parsi dia panggil Kisra. Kerajaan Rom dia panggil Kaisar. Dalam hadis disebut Herakla nama dia. Kalau bahasa kita dia panggil Hercules. Kita panggil Hercules. Istilah-istilah bahasa dia. Orang Rom punya bahasa. Ya. Baik, arsala ilaihi fi rakbin. Kata Abu Sufyan, dia kata satu ketika Hercules ini dia mengutus satu surat kepada Abu Sufyan fi rakbin, satu kumpulan pada waktu itu. Abu Sufyan pada waktu itu dia ada satu kumpulan dia. Rakbin ni maksudnya satu kumpulan ataupun satu rombongan 10 orang ke atas. Dia pasal dia ungkapan jamak di situ. Kata ulama 10, ada yang mengatakan 20 orang kumpulan Abu Sufyan tu, ada yang mengatakan 30 orang. Ini riwayat berbeza. Tapi Abu Sufyan merupakan kepala pada waktu itu. Min Quraisyin, daripada pokok Quraisy pada waktu itu. Wa kanu tijaran, dan adalah mereka itu peniaga di Syam. Orang kata peniaga di Syam. Dia ada rombongan-rombongan peniaga orang kata ke Syam ni, Abu Sufyan. Yani fi muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha. Yang pada waktu tu fi muddati, pada masa tu, allati kana Rasulullah, yang adalah Rasulullah SAW madda fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy, yang membuat satu madda, satu perjanjian. Waktu yang kata Hercules panggil Abu Sufyan ni untuk datang bertemu dengan dia ni, waktu tu antara Abu Sufyan dan kafir Quraisy ada perjanjian yang disebut sebagai perjanjian orang kata Hudaibiyah. Ada pendapat mengatakan macam tu. Dia ada perjanjian. Yang pada waktulah perjanjian itulah waktu tu Nabi SAW boleh buat umrah dan sebagainya. Perjanjian perdamaian dengan Abu Sufyan dan puak-puak kufar Quraisy. Ada ulama mengatakan yang kata Raja Hercules ini panggil Abu Sufyan dan puak-puak ni pasal Nabi hantar surat kepada dua raja besar, yang kata Raja Rom dan Raja Parsi. Nabi hantar surat supaya dia orang ni masuk Islam. Ada riwayat Ibn Hajar dia sebut macam tu. Kemudian yang kata Hercules ini, bila dia baca surat yang Nabi hantar tu, dia rasa confused. Dia tak pernah jumpa ungkapan tu. Ungkapan tu dia tak pernah jumpa. Apa ni, segi depan ada surat dia tu. Dia surat yang Nabi, dia baca balik surat yang Nabi bagi tu depan tu. Dia baca-baca surat tu, dia kata dia tak pernah jumpa ungkapan macam ni. Tu yang dia panggil orang yang dekat dengan Nabi tu, siapa yang orang kata kaum keluarga tu, dia nak tahu. Nak tanya betul ke? Pasal dia orang yang beragama Nasrani pada waktu tu, dia tahu selok-belok lahirnya yang kata orang kata pesuruh Allah akhir zaman iaitu Rasul, dia tahu. Orang tu dia nak tahu sangat tu. Baik, itu tujuan dia mai panggil ni. Kemudian fa'atau wahum bi Ilya, maka datang mereka itu bi Ilya. Bi Ilya satu tempat nama. Bi Ilya ni. Ada pendapat mengatakan Ilya ini Baitullah. Ada yang mengatakan Ilya ini Baitul Maqdis di Palestin, tempat di Palestin. Lebih kuat mengatakan di Palestin lah, ya. Ilya. Fada'ahum fi majlisi, maka dia pun memanggil mereka itu. Siapa dia? Rakbin min Quraisy tadi ni. Satu kumpulan Abu Sufyan dengan puak-puak dia tadi ni,
fi majlisi, di dalam majlis dia. Maksudnya raja kalau buat majlis, dia panggil kita mengadap. Hai, tokan pakai macam biasa. Dari riwayat mengatakan pada waktu tu Abu Sufyan dia datang, ketika tu Raja Hercules dalam keadaan memakai pakaian tahta diraja. Maksudnya duduk macam raja lah, duduk di atas singgasana. Duduk di atas kursi dia tu. Tu yang kata fi majlis, di dalam majlis dia tu. Wa haulahu uzama Rum, dan dikeliling dia uzama, yakni pembesar-pembesar Rum. Maksudnya bukan saja ada dia tu, pembesar-pembesar Rum ada. Di bawah orang kata Ghassan apa semua ni lah, banyak lagi antara pembesar yang duduk di bawah Rum tadi. Semua bakat main berhimpun. Thumma da'ahum, kemudian memanggil mereka itu, wa da'a bitarjumani, kemudian memanggil dengan penterjemah sekali. Hercules tadi ni dia panggil dia orang semua ni, mari masuk. Bila mari masuk, kemudian dia panggil penterjemah daripada kerajaan. Dia ada penterjemah dia. Raja Hercules dia ada penterjemah. Yang kerti dalam bahasa Arab apa semua, dia mai panggil. Faqala ayyukum aqrabu nasaba bihadzal rajul. Lalu dia pun tanya, siapa di kalangan kamu yang aqrabu nasaban, yang lebih dekat dia punya nasab dia, bihadzal rajul allazi yaz'umu annahu nabi. Hercules dia pergi tanya dekat penterjemah dia, suruh tanya dekat tu. Dia tanya, siapa di kalangan kamu ni, antara kamu semua ni, yang akrab dia punya nasab dia, yang lebih dekat dia punya nasab dia daripada dengan seorang lelaki yang mengaku diri dia sebagai nabi. Tanya. Faqala Abu Sufyan, lalu kata Abu Sufyan, faqultu ana. Abu Sufyan kata, aku. Dia kata macam tu. Pasal dia dekat. Abu Sufyan kan sepupu Nabi. Dia tahu selok belok Nabi ni macam mana, keadaan Nabi macam mana, dakwah Nabi macam mana, dia tahu. Faqultu ana aqrabuhum nasaban. Akulah yang dekat antara mereka itu nasab dia dengan Nabi SAW, dengan lelaki yang mengaku Nabi tadi ni. Faqala adnuhu minni. Ni. Faqala Hirakla tadi ni. Dia pun bagi tahu, adnuhu minni. Ni, mari duduk dekat dengan aku. Bila Abu Sufyan kata aku ni orang yang paling dekat dengan Muhammad tadi ni, dengan Nabi tadi ni, okey, mari duduk dekat. Maksudnya duduk depan dia. Wa qarribu ashabah. Kemudian dia panggil semua dia punya ashab dia yang mengikut Abu Sufyan tadi ni. Faj'aluhum 'inda zuhri. Kemudian dia suruh mereka tadi ni, faj'aluhum, orang kata suruh mereka ni, jadikan mereka itu 'inda zuhri, duduk di belakang dia. Abu Sufyan dia mai suruh duduk depan dia. Kemudian yang pengikut tadi ni, pengikut Abu Sufyan duduk belakang Abu Sufyan. Macam tu. Dia tak bagi duduk serata dah. Dia suruh duduk belakang. Tu dia panggil taktik, dia orang panggil taktik penyiasatan. Kalau ramai-ramai ni dia tak bagi. Kalau duduk orang kata ni dia jadi lain macam sikit. Dia keberanian kalau duduk berkumpul ni dia kadang-kadang dia helah banyak. Jadi kalau panggil seorang-seorang, hak lain duduk belakang, kita tanya hak seorang ni, dia punya jawapan dia lain. Sebab tu budak-budak kalau kita nak siasat dia apa semua, tak boleh panggil ramai-ramai. Dia kena panggil seorang-seorang mari. Kalau dia ramai-ramai, dia tengok antara ni, tak ada jawapan. Tak kena. Dia keloh kita pula lah. Hercules dia pun pandai. Dia nak tanya betul-betul ini. Baik. Summa qala litarjumani. Kemudian dia pun berkata dekat terjemah dia, penterjemah tadi ni. Penterjemah kerajaan dia ni lah, yang tadi ni, dia kata qul lahum inni sa'ilun haza an hazar rajul fa in kazabani fakadzibuhu. Dia pun kata, qul, kamu kata dekat mereka ni. Qul lahum, kata dekat dia orang ni.
Maksudnya Hercules tadi ni dia suruh, dia tanya, dia bagi tahu dekat penterjemah dia, kamu bagi tahu dekat ni dia orang ni, inni sa'ilun haza an haza rajul. Dia kata aku ni sesungguhnya aku sa'ilun haza, aku nak tanya ini an haza rajul, nak tanya benda satu-satu benda, kemudian aku nak tanya dekat lelaki ni. Dia bagi tahu dekat ni. Ni terjemah dia pun terjemah. Aku nak tanya dekat lelaki ni. Fa in kazabani, kalau sekiranya lelaki ni yang kata Abu Sufyan ni yang aku tanya tadi ni, dia ni tipu aku. Tu maksud dia. Tipu aku, fakadzibu, kamu bagi tahu kata dia ni pembohong. Nak disuruh terjemah dia ni, penterjemah dia bagi tahu. Kalau ni punya kepala tadi ni dia cakap pembohong, korang bagi isyarat. Kata dia ni pembohong. Ataupun bagi tahu kata dia ni cakap tak betul. Nampak? Fa wallahi laula, maka demi Allah, ni Abu Sufyan kata laulal haya'u min an ya'siru alayya kadhiba lakazabtu anhu. Fa wallahi, maka demi Allah, kata Abu Sufyan, kalaulah tidak kerana haya, malu, laula haya min ayyasiru, bahawa untuk aku, orang kata yaksir ini kalau ikut asal masuk bagi kesan. Kalau ikut terjemah, kalau maksud dia mau maksud dengan maksud yaksir dengan mana yakzib, sama maksud. Maksud dia pembohong juga. Cuma ulama bahas ungkapan yaksir ini pasal apa dalam ni menggunakan ungkapan yaksir. Yaksir ni maksud dia ni tidak akan bohong walaupun orang yang dia nak cerita itu adalah musuh dia. Yang kata Abu Sufyan tu, dia kata kalaulah tidak kerana malu min ay yaksiru alayya, bahawa untuk aku cakap benda yang tak elok, alayya kaziba, akan pendustaan tadi itu, la kazabtu anhu, nescaya aku akan cakap tipu. Tapi oleh kerana malu, takut orang kata dia macam-macam, maka dia tak tipu, langsung cakap. Itu dia panggil yaksiru. Yaksiru ni maksudnya walaupun Nabi itu musuh dia, tapi dia cerita benda hak betul. Apa yang Nabi buat, apa benda yang Nabi tak buat, dia cerita. Dia tak ada keloh pun apabila ditanya tentang Nabi dekat dia. Itu dia panggil yaksir. Summa kana awwala ma sa'alani, kemudian adalah yang pertama sekali perkara yang ditanya, sa'alani, ma sa'alani, benda yang ditanya dekat aku, anhu, daripadanya, daripada Nabi, an qala kaifa nasabuhu fikum, kata dia, qala, kata Hercules tadi ni, bagaimana nasab kamu, ataupun bagaimana orang kata apa, orang kata kemuliaan nasab kamu, fikum, nasab dia dengan kamu. Maksudnya antara kamu dengan dia ni, adakah dia ni di kalangan orang-orang yang mai kutik saja ke, ataupun dia ni di kalangan anak-anak yang tidak, orang kata tidak dijaga dengan elok ke apa semua, tidak disayangi, macam tu. Maksudnya antara nasab yang terabai. Tu kaifa nasabuhu fikum, antara kamu punya nasab ni, adakah dia ni mulia juga macam kamu? Macam tu maksud. Qultu, kata aku, kata Abu Sufyan, huwa fina, dia pun sama macam kami juga. Zu nasabin, yang mempunyai kemuliaan dari segi nasab. Dia pun macam kami juga. Dari segi kasih sayang, dari segi kemuliaan apa semua, macam kami juga. Qala fahal qala hadzal qaul minkum ahadun khattun qablahu. Qala, kata dia lagi, fahal, adakah telah berkatalah hadzal qaul, adalah telah berkata benda ni, hadzal qaul ini maksudnya ungkapan ini, minkum, daripada kamu, ahadun, salah seorang,
khatun, seumpama macam ni. Maksudnya dia nak tanya dekat Abu Sufyan ni, nak tanya, wahai Abu Sufyan, ada tak apa orang-orang dulu, orang yang sebelum daripada Muhammad ni, yang kamu tahu dia pernah cakap, dia pernah cerita, dia pernah ajak macam ungkapan dia ni, orang dulu, tawan-tawan nenek kamu dulu ke, ada tak ungkapan macam dia? Kalau dia ajak menyembah Tuhan, jangan buat benda tak elok apa semua, ada tak ungkapan macam ni? Ada macam tu. Yang ni qablahu, sebelum daripada dia cakap, ada dah. Qultu la, Abu Sufyan kata tak ada. Aku tak pernah dengar lagi ungkapan yang macam Muhammad cakap ni dekat orang lain. Tak ada. Dia cerita macam tu. Fahal kana min abaihi min malikin, dan adakah orang kata daripada keluarga kamu ni, min abaihi, daripada datuk nenek kamu ni, min malik, keturunan raja? Dia tanya Abu Sufyan, adakah dulu ni silah-silah kamu ni, silah-silah adik-beradik kamu ni, Abdul Manaf ke siapa ke atas-atas ni, dia orang ni daripada keturunan raja? Qultu, aku jawab. Qultu tu semua Abu Sufyan la, dia kata tak ada. Kemudian dia tanya lagi, qala, Raja Hercules ni tanya lagi, fa asyrafun nas yattabi'una am du'afa'uhum. Maka dia tanya lagi, fa asyrafun nas, adakah di kalangan orang-orang yang mulia, yattabi'una, yang ikut Nabi, am du'afa'uhum, ataupun di kalangan orang hak susah-susah, orang-orang biasa je yang ikut Muhammad ni. Asyraf ini maksudnya bukan orang mulia macam orang yang baik apa semua di kalangan sahabat. Tak. Bukan kata macam tu. Asyraf ini maksud dia adalah orang yang mulia mengikut istilah jahiliah. Macam Abu Jahal tu dia panggil mulia lah dari segi orang jahiliah. Orang yang ada pengaruh, orang yang ada kuasa. Adalah puak-puak tu ikut Nabi pada waktu tu. Yang salah faham masuk asyraf tu. Faqultu, maka kata aku, bal du'afa'uhum, tak ada, dia kata, bahkan yang menjadi ikut dia, yang kata ikut Muhammad ini adalah di kalangan orang biasa-biasa je, di kalangan hamba abdi, orang lemah, orang yang ditindas dan sebagainya. Kemudian kata Hirqal tadi ni, ayaziduna am yang khusuna, dia kata, adakah bertambah ataupun berkurang orang yang ikut dia? Adakah makin bertambah ataupun makin berkurang? Qultu bal yaziduna, bahkan bertambah. Dia cakap betul. Dia kata walaupun di kalangan yang ikut dia orang susah, di kalangan abdi dan sebagainya, makin lama makin orang ramai, makin ramai. Tak tahu, orang duk cerca, orang duk hina, tapi makin lama makin duk ramai yang ikut Nabi SAW pada waktu tu. Baik, qultu bal yaziduna, qala fahal kemudian kata dia lagi, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidini ba'da an yadkhula fihi. Kata dia, adakah yartaddu ni maksudnya murtad balik. Murtad ahadun, salah seorang minhum daripada mereka tadi, yang duk ikut tadi, golongan-golongan yang ikut Nabi tadi ni, bila duk ikut, adakah dia orang ni keluar balik, maksudnya berpaling tadah, minhum, dengan sebab sakhtatan lidini, dengan sebab marah dengan agama, ba'da an yadkhula fi, selepas dia masuk dalam dia, selepas duk ikut Nabi apa semua, tak puas hati, rasa tak senang, tak seronok ke apa semua, adakah dia orang ni lari? Qultulah, dah, dia kata tak ada. Maksudnya kata ulama, yang betul-betul yang ikut Nabi, percaya dengan Nabi, dia tak lari, melainkan orang-orang yang takut saja, orang kata kedudukan dia, harta dia dan sebagainya, dia lari daripada Nabi. Maka ada ulama mengatakan adalah di kalangan mereka itu orang-orang munafik, yang tak sanggup korban jiwa dia,
untuk orang kata kemewahan harta dan sebagainya, dia takut apa semua, dia lari. Itu dia kata. Tapi yang betul-betul dah. Baik. Tu yang kata fi masuk dalam agama tadi. Baik, qultu kataku la dah. Qala fahal kuntum tattahimuna apa bil kazib. Kemudian kata dia, adakah kamu ni rasa tattahim ini maksudnya ada tak rasa macam nak cakap bohong, nak menuduh dia bil kazib dengan bohong. Kamu duk sangka dia ni tu dia panggil. Maksudnya dalam hati kamu ni ada tak rasa curiga, dia panggil, dengan Muhammad ni. Sama ada dia ni betul ataupun tidak betul. Dia panggil macam tu. Qabla ayyaqula ma qala. Sebelum dia nak cakap apa-apa, ada tak kamu duk rasa macam dia ni ada kepentingan sesuatu? Macam dia cakap benda-benda yang luar biasa ke, adakah dengan tujuan tu kamu duk rasa dia ni mungkin nak tarik orang ni bagi suka dekat dia? Ada tak perasaan macam tu dekat jiwa kamu? Oh, tak ada. Dia kata qultu la, tak ada. Bukan kata Nabi ni cakap tak betul, bahkan apa benda hak Nabi sampai ni, tengok raut wajah Nabi pun tak ada rasa dia macam dia ni ada kepentingan sesuatu dalam dia nak ni. Tengok dia duk cakap satu benda, adakah dia mau kepada harta? Tak ada. Kita tak nampak yang kata dia ni maukan kepada sokongan harta benda dan sebagainya, tak ada. Itu maksud dia. Tu yang kata keikhlasan. Orang kata tersiar di raut wajah seorang yang betul ikhlas dalam perjuangan tu. Baik. Sehingga kan orang bukan Islam pun sendiri boleh nampak yang kata Abu Sufyan tadi ni. Abu Sufyan pada waktu tu tak Islam lagi. Ni pada waktu cerita ni tak Islam lagi. Baik. Kemudian kata dia fahal yaqdiru, dan adakah dia ni yang kata Muhammad tadi ni satu orang hak jenis mungkin janji? Dia macam tu. Qultu la. Abu Sufyan tu kata dah. Wa nahnu minhu fi muddatin, dan kami ni, dia kata wa nahnu minhu, dan kami ni dengan dia ni dalam masa fi muddati, dalam satu masa perjanjian. Fi muddah ni maksud kami sekarang ni dalam perjanjian. Orang kata dalam, orang kata buat perjanjian dengan dia. La nadri, kata Abu Sufyan, aku tak tahulah ma huwa fa'ilun fiha, apa benda yang dia akan buat padanya pada perjanjian, tapi aku tak tahulah. Tapi setakat ni aku tahu dia ni bukan orang hak jenis mukir janji punya orang. Sekarang ni dia dah buat satu perjanjian dengan kami dan kami tak tahu akan datang apa benda yang dia nak buat, kami tak tahu. Sama ada dia ni nak canggah balik ke ataupun dia nak langgar ke apa semua, tak tahu. Tunggu. Dia kata macam tu. Qala, kata Abu Sufyan, walam tumkinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hazi kalimat. Dia kata aku tak boleh nak cakap apa dah. Abu Sufyan kata wala tumkinni, ni maksud dia aku tak tahu apa benda kalimatun, kalimat udkhila fiha syai'an, yang boleh aku nak cerita yang kata bagusnya dia. Ni yang kata bagusnya Muhammad ni, yang kata Nabi tadi ni, yang kata Rasul tadi ni, aku tak tahu nak cerita benda dah tentang dia ni. Kalau nak cerita tentang apa baik sangat, ghairu hazihil kalimat, selain daripada kalimat ni je aku boleh bagi tahu. Maksudnya kalimat apa? Kalimat aku tak tahu. Hak ni je aku boleh bagi tahu, dia ni bukan jenis orang hak gelong punya. Macam tu. Qala fahal qataltumuhu, kata dia, adakah kamu berseperang dengan dia? Qultu na'am, ya. Berseperang dengan dia. Qala fa kaifa kana qitalukum iyahu. Raja boleh tanya dia, oh kamu berseperang dengan dia, habis itu macam mana peperangan kamu dengan dia? Kamu perang dengan dia macam mana? Mau tahu juga, menang ke kalah ke apa semua ke, mau tahu. Qultu, kata dia, kata aku, yang kata Abu Sufyan, dia kata al harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu min.
Oh, dia kata, yang kata bila kami duk perang dengan dia ni, antara kami dengan dia. Kata Abu Sufyan, sijal, kata dia. Sijal ni maksudnya silih berganti. Ada kalanya dia menang, adanya kami menang. Ulama mengatakan Abu Sufyan mengatakan harap peperangan dia sijal ini dengan sebab dia menggambarkan peperangan Badar Al-Kubra dengan peperangan Uhud. Abu Sufyan dia duk sangka peperangan Badar berpihak kepada Nabi. Perang Uhud dia kata berpihak kepada dia. Dia kata macam tu. Atau dia kata kadang-kadang dia menang dalam peperangan Badar, dia menang, memang kami tewas. Dalam peperangan Uhud kami orang kata menyerang dia. Ini disebut dalam Fathul Bari itu. Yanalu minna, kadang-kadang orang kata beralih dekat kami, wa nanalu minhu, kadang-kadang dia menang. Dia macam tu. Orang kata cenderung ke arah dia. Qala, kata Hercules, dia kata, maza ya'murukum, qultu yaqulu wa'budullah wahdahu wala tusyriku bihi syai'ah. Kemudian kata dia, kata Hercules tadi, maza ya'murukum, apa benda yang dia ajak kamu? Muhammad ni, apa benda dia ajak kamu? Hercules ni dia tanya, dia nak tahu betul tak benda yang dia ada, yang dia duk mengaji dalam kitab Injil dulu ni. Tu yang dia duk tanya satu ni, pasal dia nak kepastian. Last lagi kita boleh tengok kesimpulan daripada apa yang dia bahas. Kemudian kita dapat gambarkan, adakah yang kata Hercules ini Islam ataupun tidak? Islam ataupun tidak, berdasarkan kepada hadis ni. Imam Bukhari mencerita sampailah ke tahap kita boleh faham kesimpulan dia. Sebab ada orang yang mengatakan dia Islam, ada orang mengatakan dia tidak. Ini perbahasan. Ada ulama yang mengatakan dia Islam, dia menghantar satu surat kepada Nabi kata dia Islam. Nabi kata dia pembohong ketika mana peperangan Tabuk. Ini perbahasan. Baik, kita baca dulu. Qultu yaqulu u'budullah. Kata Abu Sufyan, yang dia duk ajak, yang dia duk suruh kami adalah sembah Allah wahdah wala tusyriku bihi syai'a. Dia suruh kami sembah Allah dan jangan sesekali mensyirikkan, yakni mensekutukan bihi syai'a, dengannya akan sesuatu. Kemudian watruku ma yaqulu abaukum, kemudian tinggallah oleh kamu ma yaqulu, apa benda yang diajarkan oleh abaukum, oleh datuk nenek kamu. Dia tak bagi tahu kata nenek moyang, dia tak bagi tahu kata agama-agama dulu. Dia kalau dia bagi tahu agama-agama dulu, Hercules marah. Mungkin Injil mau kena tinggal. Hercules marah, tinggal Injil, Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Kerana ada orang masih pada waktu tu berpegang dengan pahaman Yahudi, dan berpegang di antara pembesar-pembesar tu yang berpegang dengan Yahudi dan Nasrani pada waktu tu. Jadi kalau sekiranya Abu Sufyan dia kata suruh tinggal agama Nasrani ke apa semua, mungkin Hercules lagi marah. Sebab tu dia kata apa yang Nabi doa ajak, apa supaya jangan sekutukan Tuhan, kemudian jangan syirikkan Tuhan, tinggal apa benda yang diajak oleh nenek moyang. Tu abaukum. Wa ya'muruna bis-salah, kemudian dia menyuruh kami suruh sembahyang. Ini je benda dia. Kemudian waz-zakah, keluar zakat. Kemudian was-sidqi, kemudian suruh orang kata kami ni jadi orang yang baik, benar. Ada riwayat yang lain mengatakan sedekah. Was-sadaqah. Ada riwayat yang lain mengatakan sedekah. Ibnu Taimiyah mengatakan sedekah, yang dimasukkan dengan as-sidqu tadi. Kemudian wal afaf, kemudian disuruh kami ni tetap pendirian. Kemudian wasilah, kemudian suruh kami ni buat baik dengan dia beradik ke apa semua hubungan. Faqala litarjuman,
Maka dia pun kata dekat bagi dia punya penterjemah, qul lahu sa'altuka an nasabi fazakarta annahu fikum zu nasabin fakazalika rasul tub'asu fihi nasab. Kemudian faqala, maka berkatalah Hercules tadi ni bagi penterjemah dia. Lepas dia habis cakap habis semua, cakap sampai last sekali, apa benda hang dia main suruh kamu, dia pun cerita suruh orang kata semayang apa semua ni. Last sekali habis cakap dalam bahasa tu. Bila habis cakap macam tu, Raja Hercules pun dia pun cakap dekat penterjemah dia. Dia kata dekat penterjemah dia, dia kata kul, kamu kata dekat dia. Suruh penterjemah ni kata dekat Abu Sufyan, sa'altuka an nasabin. Tadi aku tanya dekat kamu tentang nasab kamu. Fazakarta, kamu bagi tahu tadi ni, kamu bagi tahu annahu fikum zu nasabin. Kamu bagi tahu bahawasanya kamu mempunyai nasab dengan dia. Fakazalika rasul tub'asu fi nasabin qaumiha. Raja Hercules tadi ni dia pula buat kesimpulan. Tadi kamu kata kamu ada nasab dengan Muhammad, dengan Nabi. Begitu juga rasul-rasul yang terdahulu, dia kata. Ni yang pasal dia ni satu orang yang mahir dalam bidang agama Nasrani. Dia kata nabi-nabi terdahulu pun mempunyai nasab dengan kaum dia. Yang Allah lahirkan rasul-rasul yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu daripada kaum mereka sendiri. Maka benda yang kamu bagi tahu ni daripada nasab tentang kamu, maka boleh jadi, kata dia boleh jadi dia di kalangan kamu bangkit. Macam tu yang pertama. Kemudian wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadza alqaul fazakarta an la. Nampak? Dia kata aku tanya dekat kamu tadi ni, adakah orang kata telah berkata salah seorang daripada kamu hazal qaum, perkataan ini. Maksudnya perkataan yang Nabi cakap tadi ni. Fazakarta an la. Kemudian kamu kata tak ada. Fakultu law kana ahadun qala haza. Fakultu, maka kata aku, kalaulah adalah salah seorang qala haza yang telah berkata hazal qaum, perkataan ini, qablahu, sebelum dia, sebelum Muhammad, laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablah. Nescaya aku boleh cakap, dia kata, laqultu, nescaya aku boleh bagi tahu dekat kamu, rajulun, lelaki tadi ni, ya'tasi maksudnya meniru. Maksudnya meniru biqauli qila, dengan ungkapan yang dikatakan. Maksudnya dia tanya tadi ni, Muhammad ni, kamu biasa dengar tak apa benda yang Muhammad ni cakap? Orang dulu pernah cakap macam dia cakap. Dia kata tak ada. Kalaulah dia biasa cakap benda ungkapan hak dulu, orang dulu biasa cakap, di kalangan adik-beradik kamu ke apa semua biasa cakap benda ni, maksudnya dia ni nak tiru orang yang cerdik pandai macam tu cakap. Dia nak tiru. Dia kata macam tu. Kemudian wasa'altuka hal kana min abaihi min malik. Kemudian aku tanya dekat kamu, wasa'altuka tu aku tanya dekat kamu, hal adakah kana min abaihi, adalah daripada nenek moyang kamu tu, min malik, daripada keturunan raja. Fazakarta an la, kamu cakap tak. Fazakarta, kamu kata tak. Qultu, aku nak bagi tahu dekat kamu, falau kana min abaihi min malikin, kalaulah daripada nenek moyang kamu, keturunan kamu dulu ni daripada keturunan raja, qultu, aku nak bagi tahu dekat kamu, rajulun yatlubu mulkan abih, nescaya lelaki tadi ni, yang kamu kata dia Muhammad tadi ni, dia ni nak menaikkan kerajaan mulkan abih, dia nak naikkan, dia nak kembalikan semula kerajaan pak dia.
Dia kata macam tu. Kalaulah kamu kata keturunan dia tu ada raja. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kazib qabla an yaqula ma qala. Kemudian aku tanya dekat kamu, adakah kamu ni ada rasa tak bila pandang dia ni macam dia nak menipu, macam kita cakap tadi? Kamu ada rasa macam dia ni betul ke? Ada ataupun kalau kita panggil rasa curiga dengan dia. Bil kazib, dia ni macam pembohong ke apa? Qabla ay yaqula, sebelum dia ni berkata maqala, apa yang dia nak kata. Sebelum dia nak kata ni, kamu rasa curiga lain macam je dengan dia, hati kamu rasa dia ni ada kepentingan ke apa semua, ada tak? Fazakarta, kamu cakap Allah, kamu kata tak, kamu kata tak ada. Macam tu. Lalu kata Raja Hercules tadi, dia kata faqad a'rifu annahu lam yakun liyazarul kazib 'ala nas wa yaghziba 'ala Allah. Tuan-tuan, Raja Hercules ni dia buat kesimpulan. Cukup cantik kesimpulan dia buat. Seolah-olah kata ulama macam dia ni sudah macam percaya dengan Islam tu. Percaya dengan lelaki itu merupakan nabi yang disebut di dalam kitab Injil. Seolah-olah ni gambaran yang dia bagi ungkapan ni. Maka dia bagi tahu kata faqad a'rifu annahu, maka sesungguhnya aku dah tahu dah. Annahu, bahawasanya lam yakun, bahawasanya dia tidak adalah di kalangan orang yang kaziba 'ala nas, yang mendustakan, yang tipu dekat manusia. Wa yaghziba 'ala Allah, lebih-lebih lagi dusta dengan Tuhan. Dia kata, dia ni aku dah tahu dah, betul. Dia ni memang bukan orang hak jenis menipu manusia punya, kemudian dan dia ni lebih-lebih lagi bukan hak jenis menipu dengan Tuhannya. Itu. Wa sa'altuka asyrafun nas ittaba'u am du'afa'uhum fazakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wa hum itba'u rasul. Wa sa'altuka ayaziduna am yanqusuna. Penat baca ni saja, penat lah. Aduh. Kemudian aku tanya dekat kamu, di kalangan orang hak mulia yang duk ikut dia. Asyrafun nas ni maksudnya orang mulia yang kita beritahu tadi. Yang duk ikut dia ataupun orang hak yang susah di kalangan mereka. Fazakarta, kamu cakap anna du'afa'ahum ittaba'u, kamu cakap bahawasanya orang hak lemah-lemah saja yang duk ikut dia. Wahum atba'ur rasul, dan mereka itu du'afa tadi ni atba'ur rasul, yang mengikut rasul-rasul yang dulu. Dia beritahu, dia kata wahum, yang kata mereka ni juga hak jenis-jenis hak lemah macam ni atba'ur rasul, maksudnya yang ikut rasul-rasul dulu. Baca sejarah daripada Nabi Adam, Nabi-Nabi dulu yang ikut dia, siapa dia? Adakah di kalangan pembesar-pembesar kaum pada waktu tu? Dak, orang susah-susah. Itu. Dia buat kesimpulan macam tu. Kemudian wasa'altuka, kemudian aku tanya dekat kamu, ayazidu na'am yang khusun, adakah bertambah yang duk ikut dengan dia ataupun makin berkurang? Fazakarta annahum yaziduna, kemudian kamu bagi tahu bahawasanya ku ramai. Yazidun maksudnya ku bertambah yang duk ikut dia. Wa kadzalika amrul iman, maka demikianlah kata Hercules. Nampak, dia pun pandai buat kesimpulan. Dia kata ini ni kerja iman belaka. Amru iman hatta yatimma, sehingga iman tu boleh jadi sempurna. Dia tahu yang kata iman, kepercayaan. Itu kata kepercayaan beragama. Apabila orang betul-betul pegang dengan agama, kepercayaan seseorang, maka benda ni dia akan serap masuk dalam. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidini, kemudian aku tanya dekat kamu tadi ni, adakah yang murtad? Ayartaddu ni, adakah di kalangan mereka yang murtad seseorang yang sakhtatan, pasal marah. Sakhtah ni maksud marah lidini, dengan agama yang dibawa oleh Muhammad tadi ni,
ba'da ay yadkhula fi, selepas dia masuk dalam ni. Ada tak yang marah tadi ni? Fazakarta, kamu cakap Allah, kamu kata dak. Tak ada pun seorang hak marah bila duk ikut Nabi ni. Rasa ni tak ada. Hak lari yang keluar balik semua tak ada. Wa kazalika iman. Kata Hercules, dia kata hak ni yang kata iman. Hina tukhalitu basyashatu. Dia kata hak ni lah iman ketika mana dia sudah bergaul, bercampur, dia panggil tukhalid. Orang kata basyashah ni dengan orang kata darah daging, dia panggil. Basyashah ni. Basyashatuhul qulub. Orang serap duduk dalam hati ni. Kata Raja Hikhoy, dia kata inilah kepercayaan, keyakinan yang kata iman ni bila dia dah sudah sebati masuk dalam hati ni. Dia kata wasa'altuka, maksudnya dia tak lari dah. Tu benda tu bila dah masuk tu dia tak lari dah, dia walak punya. Dia tak tubuh pula kerajaan apa kelompok pula dalam kelompok tak ada. Kemudian wasa'altuka hal yaqdiru, aku tanya dekat kamu, dia ni ada pembohong kau punya orang? Tak. Fazakarta Allah, kamu cakap tak. Wa kadzalika rasul la taqdir. Dia kata demikianlah rasul-rasul, dia kata dia orang ni bukan jenis menipu. Wa sa'altuka bima ya'murukum, kemudian aku tanya pula dekat kamu dengan apa yang dia suruh kamu. Fazakarta annahu ya'murukum an ta'budullah. Kemudian kamu bagi tahu bahawasanya dia menyuruh kamu ayya'murukum an ta'budullah, supaya kamu sembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan supaya jangan kamu mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah akan sesuatu, wa yanhaakum, dan melarang kamu an ibadatil authan, daripada orang kata menyembah berhala. Ibadatil authan maksudnya sembah-sembah berhala itulah. Wa ya'murukum bis-shalah was-sidqi, dan menyuruh kamu dengan sembahyang dan dengan baik. Wal afaf, afaf maksud dia kena teguh hati, teguh pendirian. Sebab tu dalam agama ni tak boleh macam lalang. Berasa hak ni sikit berkepentingan, kita pun terbang kot ni. Azal hak ni senang ni terbang. Ni tak mau. Nabi ajak afaf dalam tu. Fa in kana ma taqulu haqqan. Kemudian kata Hercules tadi, dia kata fa in kana ma taqulu haqq. Dia kata kalaulah, ni tadi kesimpulan, dia buat kesimpulan ni, dia kata fa in kana ma taqulul haqq, dia kata kalaulah apa yang kamu cakap tadi ni betul. Ni Raja Hercules dia kata dekat Abu Sufyan, dia kata apa benda yang kamu cakap tadi ni betul, fasayamliku mawdi'a khadamai. Dia kata nescaya aku akan dia akan fasayamliku mawdi', dia akan memiliki, maksudnya mawdi' ni tempat khadamai, maksudnya kalau istilah khadamai ni mana dua kaki. Kalau betul lah macam tu punya yang kamu cakap tadi, nescaya dia akan ambil dua tapak kaki aku. Maksudnya dia akan ambil tata kerajaan aku ni, dia orang akan kuasai. Ni yang kata Muhammad akan kuasai kerajaan. Yang kata kerajaan Rom yang besar, dia kata dia akan kuasai. Dia kata kalaulah betul apa benda yang kamu cakap tadi ni. Ada ulama mengatakan ungkapan Kaisar ini, ni yang kata Hercules ini adalah ungkapan seolah-olah dia macam tak percaya. Tak percaya lagi yang kata lahirnya seorang lelaki yang disebut ni tadi ni di kalangan puak-puak Abu Sufyan tadi ni. Dia tak percaya lagi. Sebab tu dia berani mengungkapkan, dia kata kalau betul nescaya dia akan ambil tata kerajaan. Maksudnya dia masih lagi ragu-ragu. Tu kata. Tu kata. Satu. Baik, hatain akan datang. Dia kata macam tu. Semuka surat lagi, boh. Nak baca terjemah bawah ni kan takut terabur. Baca terjemah tu kan payah pula nak hurai tu payah. Pasal kita dah baca hang lepas baru ni terabur habis. Mana jadi tak faham. Sapian dan dobek tu dobek lah. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh kumpal balik maksud tu dengan apa yang makna dia bagi tu. Kadang-kadang tak payah nak faham mana ni.
Sebab dia bahasa Indon dengan bahasa Melayu ni dia lain sikit. Ni dia kacuk Indon. Public Hidayah ni dia kacuk Indon, agak-agak yang bahasa Indon dia tak apa nak faham, tak nak cekak, dia buat bahasa Indon tu. Kita mampu nak nganga nak faham. Nak kena baca matan balik. Baik, tak apa, kita baca tajuk sikit. Tu saya tak dobek banyak tu. Kalau saya dobek banyak tu, padan semuka je kita baca. Sikit. Ada yang penting-penting yang muhim saya dobek lah. Tuan-tuan boleh tulis. Macam depan-depan ni dia ada banyak benda yang muhim ni, yang penting ni. Baik. Habis itu. Kemudian waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Hercules kata apa? Sesungguhnya aku tahu, a'lamu, aku dah tahu annahu nabi. Annahu bahawasanya nabi tadi kharijun, akan lahir. Dia beritahu dekat tu, dia kata aku tahu akan lahir seorang nabi. Dia tahu. Beritahu dekat Abu Sufyan. Lam akun azunnu annahu minkum, dia kata. Tetapi dia kata aku tak sangka, aku tak apa nak yakin. Lam akun azun ni maksudnya tak apa nak yakin lagi. Annahu, bahawasanya yang kata nabi tadi ni minkum, daripada puak kamu, daripada golongan kamu ni, kaum kamu. Aku tak apa nak ni lagi. Tu dia panggil lam akun azunnu annahu minkum. Dia dah pasti dah apa benda yang ada bagi tahu tadi ni, yang dia duk tanya, semua benda yang dia tanya tu tepat, tak ada sikit pun terkelewat, tak ada. Betul dah, memang yang cerita laki tu memang confirm nabi dah. Tapi dah dia kata tak yakin lagi. Rasa ingat bukan zaman ni bukan. Mungkin zaman akan datang. Atau dia duk kata macam tu. Kemudian dia kata lagi, dia kata falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih. Dia kata kalaulah sungguh-sungguh, dia kata kalaulah sesungguhnya aku ni a'lamu anni, nampak anni masuk mentokek 2 kali tu, dia kata akhlusu ilaih, aku betul-betul ikhlas dengan dia. Kalau betul-betul dia kata, kalau betul-betul dia tu, dia betul. Dia kata falau anni a'lamu, kalau betul-betul aku tahu, anni akhlusu, betul-betul dia ikhlas, kalau betul-betul dia tu yang kata Muhammad ilaihi, kepadanya, la tajasyamtu liqa'ah, nescaya aku akan cuba sedaya upaya untuk bertemu dengan dia. Maksudnya aku akan buat macam mana kalau betul dia Muhammad. Tapi nak tunjuk kata keraguan itu masih ada. Keraguan itu masih ada. Walau kuntu indahu, dan kalaulah aku dapat bertemu dengan dia, indahu, di sisinya, la ghasaltu an khadami. Nampak? Ada ulama mengatakan ungkapan dia ni macam seolah-olah nak perli. Seolah-olah nak perli. Mana dia kata kalaulah aku boleh bertemu dengan dia, la ghasaltu, nescaya aku akan cuci an khadami, aku akan cuci dia punya tapak kaki dia. Ni Raja Kaisar. Summa da'a bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi ba'asa ma'nim. Kemudian da'a, memintalah bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tulisan ataupun dengan orang kata surat Rasulullah SAW, allazi ba'asa bih, yang telah diutuskan bihi, dengannya allazi tadi, kitab tadi Dihyah, oleh Dihyah. Dihyah ini merupakan seorang yang cukup mahir dalam bahasa Rum, dia panggil. Dia mahir lah. Bahasa Yaman dia panggil, bahasa Rum dia mahir sangat. Dia merupakan salah seorang daripada, yang kata Dihyah ini merupakan salah seorang daripada Khalifah Kalb, dia panggil Ka'b Lambar, Khalifah Kalb, iaitu di kalangan seorang sahabat Nabi SAW yang mempunyai orang kata rupa yang lawa lah, salah seorang sahabat lah. Tu anak dia, tu Dihyah nama dia. Dihyah lah pergi hantar, Nabi suruh Dihyah pergi hantar surat tu. Ila azimil Busra, ke pembesar Busra, pada waktu tu.
Fadafa'ahu ila Hirakla, kemudian dibukakan kepada Hirakla. Faqara'ahu, maka membaca akan dia, akan surat tadi. Faiza fihi, maka di dalam dia, dalam surat tu, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad Abdullah wa Rasulih, dan Rasulnya, ila Hirakla, kepada Raja Hercules lah, Azimir Rum, Azimir Rum, pembesar Rum. Dia tak boboh Malikir Rum, raja-raja Rum. Sebab tu kata ulama, saya baca dalam Fathul Bari, apa sebab Nabi boboh Azimir Rum? Nabi kata pembesar saja, Nabi tak boboh kerajaan Rum apa semua, kerana dia orang bukan Islam. Kerana dia tidak boleh diberi penghormatan, mereka ni besar, tidak. Kerajaan, dia menjaga manusia tak boleh. Dia cuma hanya pembesar saja. Kalau orang Islam boleh kita kata pembesar, kerana dia bawa manusia, orang kata taat kepada agama. Adapun orang kata kerajaan Rom tak boleh. Sebab tu sepupu Hercules apabila baca je dia lempar ni surah ni. Pasal apa? Pasal tidak ada penghormatan. Dia sebut Azimir Rum ni. Dia sebut Azimir Rum, dia tolak terus. Apa panggil pembesar Rum saja. Nampak dia orang ada istilah dia juga. Dia tak mau juga, dia mau juga jaga title dia. Macam raja, dia mau sebut dia raja. Kalau main sebut dia orang biasa, tak mau. Tu. Dia lempar apa? Tu Nabi sebut Azimir Rum. Kemudian salamun ala man taba'al huda. Dalam tu Nabi kata salamun ala, sejahtera ataupun selamat di atas mereka yang mengikut petunjuk. Salam ini kata ulama merupakan salam pembebasan, selamat seseorang daripada neraka, bukan salam penghormatan. Macam kita duk bagi salam tu, itu dia panggil salam penghormatan. Sebab tu haram kita bagi salam kepada orang bukan Islam. Tu. Adapun dalam ni dibahas oleh ulama, kalau sekiranya kenapa menggunakan ungkapan salam, maka dia bahas salam ini adalah salam supaya raja ataupun pembesar ini selamat daripada neraka mereka, iaitu mereka yang nak ikut petunjuk. Mereka ba'ahudah amma ba', adapun selepas fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, amma ba', selepas daripada itu, maka sesungguhnya aku, kata Nabi, ad'uka, mengajak kamu supaya bidi'ayatil Islam, dengan ajaran Islam. Aslim taslam. Aslim taslam. Itu yang kita buat slogan dulu ni. Aslim taslam. Islam selamat. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim dia sebut aslim taslam. Dalam ni sebut dua je. Maksudnya dia meletakkan ungkapan takkid aslim dua kali. Nampak? Aslim yang pertama tu maksudnya suruh ajak masuk Islam. Aslim yang kedua suruh beramal dengan ajaran Islam. Kemudian baru selamat. Tapi dalam ni dalam surat ni Nabi sebut aslim taslam saja. Islam selamat. Aslim taslam. Islam selamat. Yu'tikallahu ajrak, diberi akan Allah Ta'ala, diberi akan kau oleh Allah Ta'ala ajraka, pahala, marratain, dua kali ganda. Nabi bagi tahu Allah bagi dua kali ganda. Kalau kamu Islam, dua kali ganda Allah bagi ganjaran dekat kamu. Yang pertama kata ulama, ganjaran kamu masuk Islam. Yang kedua, orang-orang ataupun pengikut-pengikut kamu raja, pengikut-pengikut kamu yang taat dengan kamu akan masuk Islam sekali dengan kamu. Itu dia panggil marratain, dua kali kamu dapat. Bukan saja dia Islam, pengikut dia pengikut Islam. Pasal pada waktu tu yang banyak-banyak pengikut ni semua duk ikut orang baruh yang belaka. Tu 10 setengah dah. Baik. Maju sikit.
Fa in tawallaita, dan kalau sekiranya kamu berpaling, fa inna alaika ithmal arisiin. Kalau sekiranya kamu berpaling, maka sesungguhnya ke atas kamu ithm, dosa. Dosa siapa dia? Arisiin. Kalau dalam tu dia bermaksud rakyat. Arisiin ini banyak maksud. Ada yang mengatakan ini ungkapan ajam. Ada yang mengatakan ungkapan ini dengan maksud apa, Ibnu Ishaq mengatakan dengan maksud petani. Petani. Arisin ini. Ada yang mengatakan dengan maksud fallah, ataupun sebut fallahun, ataupun orang yang petani juga. Petani juga, pekebun, petani. Ada dia panggil. Tapi kalau masuk dalam ni diartikan sebagai menanggung dosa rakyat, orang bawah. Petani ni maksudnya orang bawah-bawah lah. Itu kata dia. Maka kalau sekiranya kamu tak Islam, kamu berpaling daripada Islam, kamu menanggung dosa rakyat-rakyat kamu hak di bawah. Yang bawah-bawah ni semua ikut petunjuk kamu belaka. Kamu buat macam ni, dia ikut kamu. Kamu buat ni, dia ikut kamu. Dia ikut kamu. Kamu menanggung dosa dia. Kemudian wow di situ maksud dia nak tunjuk kata ya ahlal kitab. Dan ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhiza ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ni kalau kita baca dalam surah Ali Imran ayat 64 jumpa. Tapi ulama bahas ungkapan ini merupakan ungkapan Nabi. Kerana ayat ni dia turun pada kurun yang ke-8 Hijrah. Ulama bahas. Sedangkan peristiwa Abu Sufyan pada waktu itu pada tahun yang ke-6 Hijrah. Sebab tu ada ulama mengatakan ungkapan tulisan Nabi ni sama dengan apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala turun pada wahyu ni. Ungkapan Nabi ni, tulisan Nabi apa, tulisan Nabi ni, utusan Nabi ni macam apa benda yang Nabi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turun. Ini kata ulama ya. Ya wahai ahli kitab, marilah kamu ta'alu ila kalimatin, satu kalimah sawain bainana wa bainakum, sama di antara kami dan kamu, bahwasanya na'budu illallah, jangan kamu sembah melainkan Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan kamu mensyirikkan bihi dengan syai'a, wala yattakhiza ba'duna ba'dha arbaba, dan jangan kamu mengambil setengah daripada apa ba'duna, setengah daripada kami akan setengah yang lain arbaban, orang kata sebagai penyembahan, arbab maksudnya berhala lah, min dunillah, daripada Allah, selain pada Allah. Fa in tawallau, jika kamu enggan, faqulu syhadu, kamu katalah, kamu saksilah bahawasanya bi anna muslimun, kami masih orang muslim. Kalau kamu nak ingkar, kamu ingkar, kami tetap orang Islam. Gitu. Qala Abu Sufyan falamma qala ma qala. Maka telah berkatalah Abu Sufyan, falamma, bila mana qala, telah berkatalah ma qala, dengan apa hak dia kata tadi, hak dia baca tadi itu, faragha min qiraatil kitab kasura indahu sarab. Bila mana faragha min qiraah, apabila selesai dia baca kitab tadi, surat tadi itu, Abu Sufyan dia cerita bila mana dah habis baca kitab, kasura indahu ghakhab ni, sarab, sakhaf dia panggil, sakhab ini dia jadi kelang kabut. Orang tu bila mana duk baca ni, waktu dia orang duk baca ni pembesar-pembesar ni dia jadi macam sakhab. Sakhab ni macam jadi kelang kabut. Kelang kabut ni maksudnya bukan saja kelang kabut jiwa saja, hati ni jadi macam, betul ke apa benda dia cakap ni, dia jadi macam tu, atau dia sakhab hati sekali. Wartafa'atil aswat, kemudian ada yang mengangkat suara. Tak senang lah tengok ni surat tadi ni. Wa ukhrijna,
Kemudian kami disuruh keluar. Abu Sufyan dengan puak-puak dia tadi ni kena keluar daripada bilik tadi tu. Faqultu li ashabi, maka aku kata Abu Sufyan, dia pun kata dekat sahabat-sahabat dia, hina ukhrijna, ketika mana kami keluar daripada bilik tadi, laqad umira Amru ibni Abi Kabsyah. Dia kata sesungguhnya masalah betul. Satu benda, satu amarah, satu benda yang kata yang dibuat oleh Ibnu Abi Kabsyah. Dia kata satu masalah betul dibuat oleh Ibnu Abi Kabsyah. Siapa dia Ibnu Abi Kabsyah? Nabi. Maksudnya surat tu, surat daripada Nabi. Ibnu Abi Kabsyah ni satu ungkapan yang diberi oleh, ialah Abu Sufyan. Dia orang Arab dulu, dia contoh kata dia nak menghinakan seseorang, dia akan sebut keturunan ataupun nama nenek moyang dia yang hina lah, yang miskin ke, yang apa ke apa. Abi Kabsyah salah seorang daripada tok dia, tok Nabi SAW belah mak dia, belah Aminah tadi, dia panggil Abi Kabsyah. Dia ni salah seorang yang, ialah tok dia ni yang orang kata tidak ada kemuliaan, tidak apa semua, tidaklah disanjung apa semua, di kalangan orang biasa. Jadi orang Arab, dia nak menghinakan seseorang, dia akan sebut nama tok dia yang hina. Tok dia yang orang kata, yang orang pandang rendah lah. Tu. Sebab tu Abu Sufyan dia kata, laqad umira Amru ibn Abi Kabsyah. Dia kata, apa benda yang kata anak apa Ibnu Abi Kabsyah ni mai tulis ni sampai dia orang ni jadi gelabah tu kata. Innahu yaqafuhu maliku Banil Asfar, sehingga kan menakutnya raja Bani Asfar. Raja Bani Asfar ni raja jenis orang kata kulit tu lah. Disebut oleh ulama Bani Asfar ni dia panggil bangsa Rom ni orang Romawi, bangsa Romawi, jenis kulit-kulit apa putih-putih kuning tu. Famaziltu muqinah, maka sentiasalah aku, kata Abu Sufyan, muqinan, masih yakin lagi, annahu sayazharu, bahawasanya akan zahirnya, akan lahirnya, hatta adqala Allah alayya al-Islam, sehinggalah memasukkan Allah Taala alayya, ke atas aku Islam. Abu Sufyan bila dia dengar macam tu apa semua, dia pun rasa yakin dengan apa yang Hercules tadi cakap tadi ni. Kemudian duduk berasa, betul juga ini yang kata Abu Sufyan tu. Sebab tu kata ulama, Abu Sufyan dia masuk Islam ketika malam itu, ketika berlakunya peristiwa tu dia masuk Islam, Abu Sufyan. Wa kana Ibnu Nazur sahibul Ilya, dan adalah Ibn Nazur sahibul Ilya ni antara salah seorang daripada pembesar kota Ilya tadi. Dia ni kata apa? Wa Hirqal, dan dia ni pun sahabat Hirqal. Wa Hirqal sahibul Hirqal, dan dia ni merupakan sahabat Hirqal. Sukhufa ini kata ulama ni bahasa Rom, bahasa orang Ajam, dengan masuk pendeta ataupun dia panggil apa sahabat, pendeta Yahudi, pendeta dia punya puak-puak dia lah, jenis terror dalam bahasa ni. Kalau macam kita ni dia panggil ustaz-ustaz lah, kalau dia tu dia panggil dia rahib-rahib begitulah, gitu dia panggil sukhuf, dia panggil ala Nasara, di atas agama Nasara Asyam, di Syam tadi. Yuhaddithu, menceritakan, anna Hirqala, dia cerita pula bahwasanya Hiraqla, bahwasanya Hercules itu hina khadima Ilya, ketika mana dia datang di Ilya, asbaha yauman. Ni yang kata Ibnu Nazur tadi ni, dia cerita pula yang kata tentang Hercules ni. Lepas peristiwa tu, Hercules dia pernah datang dekat Ilya. Asbaha yauman
Jadilah satu ketika tu, satu hari tu, khabithan nafsi dia panggil. Dia ni jadi orang jiwa kacau. Khabis ni maksudnya keji. Nafsi ni maksudnya diri. Jadi macam orang tak tentu arah jadi orang. Tak macam tu. Dia ni cerita. Di antara pembesar dia kata lain macam tengok, dia kata Raja Hercules ni. Selalu dia datang dalam keadaan dia orang raja, gembira dengan parti. Tiba-tiba mai satu ketika dia datang dalam keadaan lain macam. Jadi macam hati serabut, jadi macam benda fikir banyak apa semua. Haji macam tu. Dia kata. Wa kana wa faqala ba'du batariqati. Pendeta-pendeta jugalah. Dan telah berkatalah setengah daripada pendeta agama Nasrani tadi, khadistan karna hayatak qala ibnu Nazur wa kana Hiraklu Hazza. Dan telah berkatalah setengah daripada pendeta tadi tu, dia kata khadistan karna, aku ni rasa jadi macam heran. Dia panggil hayatak, akan sikap dia. Dia panggil Khala ibnu Nazur kana Hiraklu. Dan telah berkata Ibnu Nazur, dia kata adalah Hiraklu ni Hazza. Hazza ni dia panggil orang yang mahir juga dalam bidang ramalan. Mana Hercules ni bukan cala orang punya orang juga. Tu dia boleh ramal. Dia orang hak jenis apa, jenis ramai punya orang ni juga. Tok nujum juga ni, tok dukun juga. Hazza ni kata ulama ada kalanya dia melihat kepada benda-benda yang zahir, bintang dan sebagainya, ramalan-ramalan, tengok orang kata luaran. Ada ulama mengatakan Hazza ni dia pakai khadam. Dia guna orang kata benda-benda hantu ke atau jin ke apa semua untuk melihat satu benda. Dia panggil Hazza. Ya. Itu dua mana. Baik, kemudian yang kata Hercules ni yang zuru fin nujum. Dia boleh melihat orang kata fin nujum. Dia boleh tengok matahari punya apa, bintang punya ni, nujum. Dahsyat ni. Faqala lahum hina sa'aluhu. Panjang lagi ni. Tapi sikit nak habis lah sikit. Ketika mana nazartu ketika mana melihat orang kata nujum, faqala lahum hina sa'aluhu, ketika mana dia ni ditanya, sa'aluhu, orang tanya dia ni, ini ra'aitu lailah, sesungguhnya aku melihat satu malam, hina nazartu fin nujum, ketika mana nazartu aku melihat fin nujum, pada matahari bintang tadi ni, malikal khitan, orang kata raja khitan. Raja khitan. Qad zahara faman yakhtatinu min hazi ummah. Sesungguhnya salah ni. Salah. Wa kana Hiraklu, dan adalah Hercules ini Hazza, dia ni satu orang ahli nujum. Yanzuru fin nujum, dia boleh melihat orang kata nujum. Faqala, maka telah berkata lahum, bagi mereka itu hina sa'alu, mereka itu pendeta lah, yang apa batariqatih tadi tu, salu, yang tanya dekat dia, ini ra'aitu lailah, aku melihat satu bintang, hina nazartu fin nujum, ketika mana aku melihat orang kata fin nujum. Dia boleh ramai bintang tu. Bila orang duk tanya tentang bintang, dia boleh ramai tentang bintang cerita dia. Baik, ini maksud lain pula. Kemudian malikul khitan, orang kata raja khitan, qad zahara, sesungguhnya telah zahirlah, kata raja khitan tu sesungguhnya telah zahirlah, faman, mereka yang yakhtatinu min hazi ummah, yang berkhitan, yang bersunat pada hazi ummah.
Raja Khitan ni di antara pembesar-pembesar bawah Rom juga ni. Dia kata apa? Dia kata akan lahirnya satu ummah, yang ummah ni dia ni lahir dalam keadaan bersunat. Satu ni dia akan bangkit. Satu puak yang bersunat. Qalu, kata pendeta, qalu maksud kata pendeta, laisa yahtatinu illal yahud. Dia kata tidak ada orang bersunat melainkan orang Yahudi je. Pendeta-pendeta yang Nasrani tadi tu dia kata tak ada orang lain bersunat melainkan Yahudi. Dia kata fala yuhimmannaka sya'nuhum. Jangan duk risau lah. Dia kata jangan duk risaulah kamu sya'nuhum oleh pekerjaan mereka tu. Dengan puak-puak mereka tu jangan risau. Waktub ila madayin. Kamu tulis je surat. Pasal apa? Pasal dia takut apabila orang yang bersunat ni lahir, maka dia di antara lahirnya orang kata Nabi yang akhir. Dia takut. Tapi pendeta-pendeta ni dia salah tafsir. Dia kata yang bersunat ni hanya puak-puak Yahudi saja. Dia pun kata kalau macam ni senang. Tulis satu surat dekat pembesar-pembesar yang bawah-bawah kerajaan Rom ni, tulis. Tulis surat apa dia? Dekat mulkika daripada kerajaan-kerajaan raja-raja kau tu, fayaqtulu, bunuh dia orang ni. Tahu hak siapa puak-puak Yahudi ni yang bersunat, bunuh. Dia jenis tu. Bagi orang kata apa, bagi cara, faqtulu man fihim, bunuh mereka yang pada mereka itu, minal yahud, daripada Yahudi. Fa bainamahum ala amrihim, dan bila mana mereka itu ala amrihim, di atas urusan mereka, maksudnya habis selesai dah bincang, dia buat mesyuarat. Utia Hiraklu, habis selesai mesyuarat tadi ni, Hiraklu birajulin, maka didatangkan oleh Raja Hercules ini satu orang lelaki. Satu orang lelaki, birajulin ni satu orang lelaki. Dia datang pula satu orang lelaki. Ulama mengatakan lelaki ini adalah Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim. Dia bawa mari lelaki ni. Arsala bihi Maliku Ghassan, mengutuskan dengannya oleh Raja Ghassan. Raja Ghassan ni raja di bawah Rom tadilah. Raja Ghassan bawa mari pula dia. Apa dia tujuan dia? Yukhbiru an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang khabar Nabi SAW. Cerita tentang Nabi. Yang kata Adi ibn Hatim, kalau kita mengaji dalam hadis dia ada sebut di antara sahabat Adi ibn Hatim. Dia cerita tentang Nabi ni. Falam mastakhbarahu Hiraklu, bila mana dah habis cerita dah lelaki tadi ni tentang apa oleh Hiraklu ni, dia cerita habis dah. Lelaki tadi ni yang kata Adi ibn Hatim ni, dia cerita habis. Qala, kata Raja Ghassan tadi, izhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla. Dia suruh pergi cek tengok lelaki ni. Ni yang kata Adi ibn Hatim, kamu pergi tengok dia ni. Sebab dia daripada kalangan Arab, dia bukan kalangan Yahudi. Tadi yang dia orang anggap yang bersunat tadi orang Yahudi saja. Rupanya ni dia suruh pergi cek tengok. Pergi cek tengok dia ni dah sunat ke belum. Lepas tu dia orang pun pergi bawa dia. Fanazaru ilaihi, kemudian dia orang pun pergi tengok dekat dia, dekat atas dia. Fahaddatsuhu annahu mukhtatinun. Tengok-tengok mukhtatin, dia pun dah bersunat. Kejut. Wasa'alahu anil Arab, kemudian ditanyakan akan dia. Tanya pula dekat dia, adakah orang Arab semua bersunat? Ni yang kata Arab, maksudnya yang ikut Nabi. Anil Arab, yakni Arab yang lain yang ikut Muhammad tadi ni, yang kata yang Islam ni, adakah dia ni semua bersunat? Faqala hum yaqtatinuna, mereka semua bersunat. Nampak gambaran dia dah. Nampak gambaran. Sebab lahir dalam keadaan Nabi kan lahir dalam keadaan dah berkhatam apa semua dan sebagainya. Faqala Hiraklu haza mulku hazi ummah. Raja Hercules dia kata, tak ada benda lah. Hanilah dia kata, ni yang kata raja umat ini. Maksudnya kata ulama, raja umat pada waktu tu, maksudnya akan orang kata memerintah kerajaan selepas daripada itu. Qad zahara, yang telah zahir. Thumma kataba Hiraklu ila sahibi,
Kemudian telah menulislah surat kepada Heraklu kepada sahib, kepada orang kata sahabat dia, lahu birumiyah, di negeri Rom. Wa kana nazirahu fil ilmi, dan dia orang yang nazir ni maksudnya yang hebat, fi ilmi, dalam ilmu, maksudnya setara dengan dia lah. Dia hantar surat dekat kawan dia yang duduk di Rom tu, yang dia ni bukan calon orang punya, yang mengaji seguru dengan dia. Hebat jugalah. Wasara Heraklu ila Hims, kemudian baliklah Hercules tu ke Hims. Hims tempat dia lah, tempat kerajaan dia. Hims ni kalau kita panggil Homs di Syria tu. Kemudian falam yarim ke yarmi, falam yarim juga. Falam yarim Hims hatta atahu kitabun min sahibi yuafiqu, maka tidak sampai ke Hims, maka belum sampai lagi ke Hims, hatta atahu kitab, sehingga kan datang dulu kitab, sampai dulu kitab, min sahibi, daripada sahabat dia. Maksudnya orang tu laju dulu pergi balik dekat sahabat dia tu dekat Rom, dekat kawasan di Palestin sana tu, mai bagi dekat dia. Dia duduk jalan kaki nak balik tu, sampai dulu surat tu dekat dia. Maksudnya surat sampai dulu, balas yuafiq, kata bersetuju dengan pandangan dia bagi tahu tadi. Maksudnya dia tulis dekat surat dekat kawan dia tu, kata lahirnya seorang rasul, nabi apa semua, yang dia cerita, dia kata yuafiq, dia kata memang betul. Macam tu. Ru'ya Herakla ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandangan Herakla atau pandangan Hercules ala khuruji, di atas lahirnya Nabi SAW, wa annahu nabi, dan bahawasanya dia lelaki tadi nabi, yang kata khuruj tadi tu nabi. Dia pun kata betul, memang tu nabi. Maksudnya kawan dia tu bersetuju sangat. Betul. Fa azina Heraklu li uzama, maka buat satu nak panggil lah, izin ni maksudnya dia pun nak mengundang lah Heraklu oleh Hercules tadi ni, li uzama'ir Rum, dia panggil pembesar-pembesar Rom. Fi daskarah ini maksudnya kata ulama, istana dia yang dikeliling ada rumah. Daskarah ni maksudnya satu istana yang di sekeliling dia tu ada rumah-rumah. Dahsyatlah, istana besar lah. Dia panggil satu untuk pergi di Daskarah, tempat dia orang bersidang lah, orang besar ni. Lahu bi Hims, dekat Hims. Summa amara bi abwabiha, kemudian menyuruh bi abwabiha, apabila semua dah ada, kemudian dia pun suruh, orang kata bi abwabiha faghulliqat, tutup pintu semua. Duduk dalam tu semua, kunci ni, semua ni kunci. Dia nak cakap apa nak cakap, dia macam tu. Summa tala'a faqala ya ma'syar Rum. Kemudian dia pun bangkit. Tala'a ni maksudnya dia pun bangkit, dia pun kata ya ma'syar Rum, dia kata wahai rakyat Rom, belakalah. Pembesar-pembesar Rom, halakum fil falah wa rusydi, dia kata adakah bagi kamu ni kejayaan. Dia kata kamu ni orang yang dah pegang tahta, macam ni lah kalau kita, kamu dah pegang tahta, kamu dah berjaya, apa semua dah dapat, macam-macam petunjuk dan sebagainya. Wa ayyasbuta mulkukum, dan bahawasanya kamu dah kekal dengan kerajaan. Tak ada siapa nak boleh gugat kerajaan kamu, melainkan kamu sendiri nak tumbang sendiri. Dia macam tu. Tak ada orang dah nak kacau kerajaan Rom pada waktu tu, kerajaan Parsi pun tak ada siapa nak kacau dah. Kamu nak berbalah dengan Parsi pun pada waktu tu kamu dah kuat, Parsi tunduk bawah kamu. Waktu tu kerajaan tu. Dia pun panggil beritahu semangat. Kemudian dia beritahu kata apa? Fatubayi'u hazan nabi. Dia kata macam tu je. Fatubayi'u hazan nabi. Maka macam mana fatubayi'u, kita berbai'ah kepada Nabi. Dia berkata macam tu dekat Nabi, dengan hazan Nabi. Maksudnya Nabi yang dia cerita tadi lah, dengan hazan Nabi, dengan Nabi ni. Fahasu, maka jadi gelabah dia orang. Fahasu ni kata ulama, gelabah dia orang ni,
haisatal humril wahshi, seperti mana gelabahnya apa kaldai wahshi, kedai kampung ni. Maksudnya dia ni gelabah ni, jadi duduk tak diam. Dia bila kata suruh ikut berbayang ikut agama Nabi, maksudnya tinggallah agama dia tu, ikut agama Nabi, dia orang tak boleh nak terima. Jadi dia orang ni bukan saja orang kata emosi luaran, bahkan dalaman tu yang kata hisah tu. Maksudnya dalaman sekali emosi, tak puas hati. Oh macam tu. Ila abwabi. Oh, sehingga ada yang sampai bangkit keluar ke pintu. Tengok-tengok pintu kunci. Fawajaduha qad ghuliqat. Tengok-tengok dia orang dapati tengok pintu kunci. Falamma ra'a Hiraqlu, bila mana melihatlah Hiraqal Hercules tadi nafratahum, orang kata keadaan dia orang tu jadi macam buntu. Wa ais, dia kata wa aisa min iman, kemudian orang kata dia pun ais minal iman ni, orang kata dia nak test, orang panggil itu. Maksudnya seolah-olah macam orang kata nak mengajak, nak tarik mereka ini kepada iman. Tadi ni ruduhum, rupanya dia orang ni tolak lagi. Ruduhum alayya, dia orang ni tolak lagi ke atasku. Wa qala inni, kata dia sesungguhnya aku qultu maqalati anifa akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Wa qala, dan kata dia kata sesungguhnya qultu maqalati, aku cakap tadi ni orang lebih dia tengok gelabah-gelabah macam tadi, dia pun cakap ni tadi aku cakap tadi ni anifa tadi ni nak bagi tahu dekat kamu, akhtabiru biha, aku nak test kamu je. Dia tengok gelabah apa semua, dia pun bagi tahu dekat pembesar tadi ni, tadi aku tengok, aku cakap tadi ni saja aku nak test tengok pendirian kamu je macam mana, dia kata. Shiddatakum, nak tengok macam mana syiddah kamu punya keteguhan kamu dengan agama kamu, macam tu. Ala dinikum, di atas agama kamu. Faqad ra'aitu, maka aku tengok, kata Hercules yang kata ni Hiraqla tadi ni, dia kata faqad ra'aitu, maka aku tengok, fasajadu lahu wa radu'an. Dia kata aku tengok, maka aku tengok kamu semua pakat sujud belakang. Dia cerita, dia kata aku tengok pendirian kamu apa semua, fasajadu, maka dia orang ni pakat semua bersujud balik. Bukan rupanya dia nak ajak kita ni masuk Islam, rupanya dia ni nak test kita. Dia ni pakat fasajadu, bersujud lahu baginya, bagi Hercules tadi ni, waradu, dan orang kata redha balik, anhu, dekat atas dia tadi ni. Fakana zalika akhiru sya'nin Hiraqla, maka adalah demikian, itulah akhir orang kata keadaan kisah Hiraqla. Tuan-tuan boleh tengok kesimpulan dia buat macam ni saja. Kesimpulan dia, Imam Bukhari dia letak sampai sini saja. Maksudnya dia tak letak adakah Hiraqla ni Islam ataupun tidak. Maka kalau kita baca dalam penafsiran oleh Ibn Hajar panjang, tetapi di situ dia ada beberapa kesimpulan. Yang pertama mengatakan Hiraqla dia takut masuk Islam, dia tak Islam. Cerita dia tak Islam. Dia takut masuk Islam pasal takut kerajaan dia temah. Ini kata ulama. Dengan sebab orang-orang yang sebelum daripada dia, pembesar-pembesar yang apabila masuk Islam tukar agama yang daripada asal agama nenek moyang masuk agama baru, dia orang ada yang mati dibunuh. Dia tak mau macam tu. Kemudian dia tak mau kerajaan dia, takut. Kemudian yang kedua kata ulama, dia meragui lagi tentang wujudnya kenabian Nabi SAW pada waktu tu. Tu dia masih lagi tak Islam sampailah akhir. Itulah kesimpulan daripada cerita dia. Walaupun dia tahu, dia mengetahui hakikat sebenar kelahiran Nabi, tapi dia akhirnya tak Islam. Oleh kerana apa? Kerana tahta dan takutnya. Dia walaupun dia tahu cerita tentang keimanan benda tu. Wallahu alam. Taklah nak ulah dah. Tak nak ulah dah. InsyaAllah kita akan sambung bab yang seterusnya. Tentang iman pula. Ni ada bahaya iman pula. Ni hadis pendek-pendek je, tak banyak. Kemudian baru kita akan masuk, lepas habis bab iman, kita masuk bab ilmu.
dan seterusnya. Wallahu alam.